Ini adalah perkembangan yang baru kami terima berkaitan juga dengan mesyuarat tergempar UMNO, di mana difahamkan mesyuarat tergempar yang melibatkan ketua-ketua bahagian UMNO yang berlangsung di Ibu Pejabat Parti itu hari ini gagal mencapai kata sepakat untuk mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk campur tangan dalam kes mahkamah yang melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Sumber dalaman memberitahu Esra Awani, ramai ketua bahagian yang hadir pada mesyuarat tersebut tidak bersetuju dengan arahan yang dikeluarkan oleh pimpinan utama parti tersebut. Perkembangan lanjut perinciannya anda boleh ikuti di astroawani.com, di mana paparan itu kami telah muatkan di sana dan kami masih lagi menunggu kenyataan rasmi daripada pihak UMNO. Dan juga kami ingin memahami dan juga dalam aspek ini juga, ini cerita yang berlaku dalam UMNO, tapi dalam kerangka yang lebih besar juga kita ingin melihat bagaimana institusi kehakiman itu perlu bebas dan juga tidak terikat ataupun diganggu-gugat dengan desakan-desakan tertentu. Dalam aspek ini, sebentar tadi kami menemui seorang pakar perlembagaan, pakar undang-undang untuk mengetahui dan juga memahami betapa pentingnya kebebasan institusi kehakiman itu untuk dilindungi. Kita ikuti petikan daripada temu bual tersebut. Kebebasan institusi kehakiman ini sangat penting kerana kita dapat lihat bahawa dalam satu sistem negara demokrasi, raja berperlembagaan dan dalam ketertinggian undang-undang itu sendiri, kedaulatan undang-undang itu sendiri terpelihara dengan adanya konsep seseorang itu akan disiasat oleh badan penyiasat iaitu pihak penguatkuasa, dan kemudian kita dapat lihat dia akan didakwa di mahkamah oleh pendakwa raya yang akhirnya kita dapat lihat bahawa apabila kes itu dibawa ke mahkamah, maka mahkamah akan membuat keputusan. Kita dapat lihat di sini bahawa adanya pemisahan kuasa tersebut di antara pihak penyiasat, pihak yang mendakwa dan pihak yang membuat keputusan. Mereka bukan daripada tiga badan ataupun tiga cabang yang sama. Sebagaimana kalau kita dapat ketahui bahawa selalunya ataupun berada di bawah mana-mana kementerian. Manakala kita dapat lihat bahawa pendakwaan itu sendiri berada di bawah Jabatan Peguam Negara, iaitu kita dapat tahu ada yang akan menjalankan kuasa-kuasa dia untuk kepentingan awam. Namun kita dapat lihat apabila kes itu dibawa di mahkamah, tidak ada unsur-unsur pengaruh daripada mana-mana pihak. So ini adalah sesuatu yang mana badan kehakiman itu sendiri bebas membuat keputusan. Dan kalau saya ambil kira beberapa kes sebelum ini pun, kalau kita dapat lihat even zaman dahulu pun telah ada pun kes berprofil tinggi melibatkan penjawat awam, melibatkan pemimpin sebagai contoh, melibatkan tokoh-tokoh korporat yang mana mereka ini tidak terlepas daripada tindakan penguatkuasaan. Dan ini kita dapat lihat bahawa satu fungsi yang agak unik dalam sistem keadilan kita, yang mana saya nyatakan tadi bahawa badan kehakiman tidak semestinya tertakluk kepada tekanan daripada pihak pendakwaan ataupun pihak pembelaan. Walaupun dalam konteks undang-undang kita dapat lihat bahawa peguam dan juga pendakwa raya, kedua-dua pihak ini adalah merupakan pegawai mahkamah ataupun officers of the court. Mereka sekadar membantu mahkamah dalam konteks adversarial ataupun dalam konteks keadilan yang mana mereka akan membawa keterangan dan dia adalah terpulang kepada bidang kuasa mahkamah untuk membuat keputusan. Dan ini kita dapat lihat adanya beberapa kes yang mana kita dapat lihat kalau melibatkan, saya boleh katakan bahawa kes yang melibatkan Menteri Besar Selangor satu masa dulu dan juga kes melibatkan Menteri Persekutuan sekalipun, mereka didakwa dan mereka dijatuhkan hukuman. Jadi ini kita dapat lihat badan kehakiman bebas daripada pengaruh tersebut. Dan apa yang penting, mereka membuat keputusan berdasarkan kepada keterangan ataupun bukti yang dikemukakan. Dalam cerita hari ini kami meneliti dan juga menganalisis apakah yang berlaku dalam mesyuarat ketua bahagian mesyuarat tergempar yang diadakan di Menara Dato' On pada hari ini, dan terkini juga kami bawakan di astronomy.com mengatakan bahawa sumber dalaman mengatakan bahawa majoriti ketua bahagian UMNO tolak usul desak PM campur tangan dalam kes SRC yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib Razak. Saya bersama dengan saudara Mujibu Abu Nur S, di mana kita melihat kepada bagaimana kita memahami perjumpaan dan juga pertemuan tergempar UMNO ini. Beliau merupakan fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Terima kasih saudara Mujibu kerana sudi bersama dengan kami. Wartawan kami Ridauddin Daud memaklumkan bahawa banyak perkara yang tidak dimaklumkan secara rasmi oleh pihak UMNO. Ada kenyataan yang dijumpa ketika bertemu dengan wakil politik, katanya berbeza dengan apa yang dinyatakan di Twitter contohnya.
Tapi akhirnya rakyat memahami situasi perkara isu semasa apakah yang dibincangkan oleh pihak UMNO pada ketika ini. Bagaimana kita meneliti dan juga menganalisis tindakan yang bakal diambil oleh UMNO, dan Saudara Mujibu mungkin ada cerapannya tersendiri. Ya, ini sudah sesuatu yang sudah dijangkakan, Zul, ya, apabila kita melihat bagaimana reaksi ramai dan umum terhadap apa yang berlaku dalam kes perbicaraan Datuk Seri Najib Tun Razak yang pada ketika ini nampaknya tidak menyebelahi beliau, dan sudah tentulah juga dalam apa yang dibangkitkan berkenaan dengan isu Littoral Combat Ship LCS yang semakin hari semakin membesar dan membina momentumnya, yang pada satu ketika dilihat kedua-dua kes ini nampaknya begitu berbahaya kepada untung nasib Barisan Nasional UMNO dalam konteks menghadapi pilihan raya umum ke-15, kerana kita tahu lagi lama pilihan raya ditangguhkan, maka dalam keadaan pembangkang yang barangkali boleh mengambil kesempatan dengan isu LCS, menggabungkan pembangkang dalam satu pakatan, dan juga kita lihat bagaimana ada penjajaran cadangan yang cuba dilakukan oleh kesemua parti, itu barangkali akan mencejaskan Barisan Nasional UMNO dalam konteks ini. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di sebalik mesyuarat tergempar ini, kita pun masih lagi tidak mendapat kepastian bagaimana, tetapi riak daripada kelakuan yang ditunjukkan dan kenyataan secara peribadi oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang ditanya oleh wartawan seketika dalam mesyuarat ini, kita lihat bagaimana sebenarnya memang ada isu-isu yang menyentuh tentang UMNO perlu mendesak Perdana Menteri mengadakan pilihan raya dengan secepat mungkin, dan sudah tentu jugalah mahu mendesak Perdana Menteri supaya melakukan sesuatu bagi memastikan kes-kes mahkamah pemimpin-pemimpin UMNO ini boleh diselamatkan, bagi memastikan ataupun mungkin boleh diperlahankan ataupun boleh dilambatkan bagi memastikan ia tidak menjejaskan UMNO dari sudut reputasi dan persepsi yang pada ketika ini sangat menggusarkan kepimpinan UMNO. Tapi walau bagaimanapun saya rasa masih ada tidak kepastian, tetapi saya rasa sebahagian besar rakyat di luar sana itu faham bahawa mesyuarat tergempar UMNO ini sudah tentulah bukan satu perjumpaan yang biasa. Kalau biasa, mengapa sampai dipaksa melakukannya sehingga 150 ketua bahagian perlu hadir, pimpinan-pimpinan tertinggi UMNO itu juga hadir, walaupun kita masih bertanya kan apakah Perdana Menteri sendiri hadir dalam mesyuarat ini, ya, dan ketua-ketua bahagian yang tidak selari dengan kepimpinan UMNO ataupun dengan kluster PWTC ini juga apakah mereka hadir. Ini semua satu perkembangan yang menarik yang saya rasa sudah tentu akan mengubah dinamika UMNO itu daripada satu parti yang dilihat bersatu dan bersedia untuk pilihan raya, tapi nampaknya pada ketika ini barangkali terkial-kial saya rasa, ya, untuk mencari satu solusi supaya mereka boleh mengekalkan momentum itu dan dalam masa yang sama juga menyelamatkan keadaan. Saudara Mujibu, kalau saya mencelah di situ, Saudara Mujibu, akhirnya parti politik nak menang pilihan raya, tetapi tidak semua ahli-ahli parti mengundi dalam konteks yang besar dalam pengundi-pengundi di Malaysia nanti. Itu satu situasi yang lain. Dan bagaimana, apa sekalipun matlamat politik, tetapi ada institusi yang perlu dipisahkan dan perlu dipelihara. Itu juga tanggungjawab parti politik. Bagaimana UMNO perlu memainkan tindakan yang bijak supaya mereka bukan sahaja menang undi orang UMNO, tapi menang undi rakyat Malaysia secara keseluruhan. Situasi dan juga kebijakan yang perlu dimainkan sekarang ini. Ya, saya rasa kalau prinsip dalam berpolitik itu mendahului kepentingan, saya rasa ini tidak menjadi isu, kerana kita harus faham bahawa kita sudah bergerak ke arah satu fasa di mana politik lama itu barangkali tidak lagi berapa disukai atau digemari oleh semua pihak. Apatah lagi kalau asas berpolitik itu, ya, seperti mana yang kita faham, kita mendukung prinsip demokrasi berparlimen, di mana satu elemen terpenting dalam demokrasi berparlimen itu adalah mendukung pengasingan kuasa, di mana pengasingan kuasa ini bagi memastikan sistem demokrasi itu benar-benar telus, benar-benar berintegriti dan benar-benar boleh diharapkan, kerana setiap tiga fungsi yang berbeza ini boleh memainkan peranannya masing-masing, yang didukung dengan prinsip without interference and without influence. Tidak ada
gangguan dan tidak ada pengaruh. Kalau kita baca daripada dua perkataan itu, bukan saja kita tidak boleh campur tangan, interference, tapi juga tidak boleh pengaruh. Pengaruh pun tak boleh. Jadi ini yang diangkat dan saya rasa pengundi di luar sana barangkali akan lebih menghargai UMNO kalau membiarkan saja kes ini ditentukan oleh mahkamah, kerana ini akan memberi satu gambaran bahawa mereka adalah benar parti-parti yang benar reform dan benar-benar menghormati sistem berpolitik. Kerana apa? Kerana ini yang menjadi isu di dalam UMNO ini, dan saya melihat dalam keseluruhan pemimpin UMNO, saya rasa ramai yang mahu melihat perkara ini diselesaikan, kerana yang terlibat di dalam kes sebegini ini adalah segelintir pemimpin UMNO. Ramai lagi pemimpin-pemimpin UMNO yang baik, pemimpin UMNO yang berinti, yang menghormati prinsip demokrasi, yang mendukung kebebasan dan pengasingan kuasa ini. Okey, Saudara Mujibu, kita perlu berbincang lagi di masa yang akan datang. Sebaik saja kita mendapat keputusan kenyataan rasmi dan sebagainya. Terima kasih Saudara Mujibu kerana sudi bersama kami dalam cerita pada petang ini. Terima kasih kepada anda. Perkembangan terkini terus sahaja mengikuti kami dalam buletin seterusnya dan juga di astroawani.com. Sekian saja, saya Zulfikri Yusof. Salam hormat.